Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masturah Meti Samsudin. Jadi hari ini saya akan membentangkan mengenai pengenalan reka bentuk kurikulum di Malaysia. Jadi bahagian pengenalan ni terbahagi pada dua. Saya akan bentangkan mengenai kurikulum terlebih dahulu buat masa sekarang. Kemudian saya akan pergi kepada reka bentuk kurikulum. Kurikulum, kalau tafsiran kurikulum, saya ada meletakkan 4 tafsiran kurikulum yang diambil daripada artikel di internet. Jadi tafsiran kurikulum yang pertama, kurikulum merupakan suatu pengalaman pembelajaran yang disediakan dalam bentuk rancangan pembelajaran dan sentiasa mengalami perubahan. Maksudnya, pengalaman pembelajaran ini yang dialami oleh murid dan guru itu sendiri. Kemudian, pengalaman pembelajaran ini akan sentiasa mengalami perubahan. Makna katanya, contoh pada tahun ini, 2023 merupakan perubahan yang berlaku pada tahun-tahun sebelum ni. Mereka melihat apa yang berlaku pada tahun sebelum ni dan mereka mengadaptasi. Perubahan sistem pendidikan ni diadaptasi dari semasa ke semasa. Kemudian sama lagi serta perkembangan sejajar dengan tuntutan semasa. Yang ini ditulis oleh ataupun artikel daripada Nurlidah Alias 2010 dan Ahmad Subri Syuaib 2009. Kemudian sambung lagi kepada tafsiran kurikulum yang kedua. Tafsiran kurikulum yang kedua membawa maksud kurikulum merupakan suatu konsep yang telah melalui beberapa tahap transformasi. Sama juga lah macam tadi, tahap transformasi tu dengan meninggalkan kesan-kesan dalam bentuk idea, model dan tindakan-tindakan yang dijelmakan dalam projek-projek di sekolah dan di institusi pendidikan yang lainnya. Jadi yang ini ditulis oleh Nurlidah Alias tahun 2014. Okay, kemudian pergi kepada yang selanjutnya, tafsiran kurikulum yang ketiga. Kurikulum merupakan suatu perancangan, penyusunan dan penelitian. Ini merupakan proses pembelajaran itu sendirilah. Kena merancang, kemudian kena menyusun dan meneliti apa yang patut diajar dan sebagainya, yang ditulis bagi memenuhi keperluan pendidikan individu yang diambil hasil daripada pengalaman murid dan pandangan guru yang berpengalaman. Ini macam yang saya sebutkan tadilah pada tafsiran pertama dan tafsiran yang kedua. Yang ni daripada Smith tahun 2014. So kita pergi lagi kepada tafsiran kurikulum yang keempat, iaitu kurikulum dilihat sebagai suatu bahan, iaitu melalui kegiatan berdasarkan pengalaman murid dan kepakaran guru dalam merangka suatu dokumen bertulis supaya dapat menjadi panduan untuk mencapai matlamat pengajaran. Yang ini ditulis oleh Ahid 2014. Okey, jadi kita masuk pula kepada reka bentuk kurikulum. Reka bentuk kurikulum disusun kepada pelbagai bidang yang memenuhi keperluan pendidikan di Malaysia, iaitu ia memerlukan pemilihan isi kandungannya relevan dengan objektif dan matlamat kurikulum. Penggubalan kurikulum mesti berteraskan kepada reka bentuk kurikulum yang berpandu kepada konsep tunjang yang dikemukakan dalam KSSR, iaitu bentuk pengklasifikasian bidang ilmu, kemahiran dan nilai. Okey, tengok pada tafsiran pertama tadi, reka bentuk kurikulum disusun kepada pelbagai bidang yang memenuhi keperluan pendidikan Malaysia. Macam sebelum tadi, reka bentuk kurikulum ni dia akan susun terlebih dahulu, akan diteliti sebelum disampaikan kepada murid, guru menyampaikan kepada murid tersebut. Kemudian reka bentuk kurikulum ni memerlukan pemilihan isi kandungan. Kurikulum ni diperlukan pemilihan isi kandungan yang relevan dengan objektif dan matlamat kurikulum. Ia bergantung baliklah kepada matlamat serta objektif sistem pendidikan itu sendiri. Okey. Kemudian yang terakhir, penggubalan kurikulum mesti berteraskan reka bentuk kurikulumnya berpandu kepada konsep tunjang yang dikemukakan dalam KSSR. Kali ni yang terbaru ialah KSSR lah. Kalau sebelum ni ada KBSM. Kalau kali ni KSSR. Kalau buku teks kita pandukan kepada KSSR, iaitu bentuk pengklasifikasian bidang ilmu, kemahiran dan nilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Mastura. Yang saya hormati Profesor Nazir
dan rakan seperjuangan guru sekalian. Baiklah, saya akan teruskan dengan tajuk analisis reka bentuk kurikulum Malaysia dari segi pola dan orientasi yang dilaksanakan dalam kurikulum kebangsaan. Baiklah, mari kita lihat terlebih dahulu pola reka bentuk kurikulum. Di dalam pola reka bentuk kurikulum terdapat 4 fasa, iaitu perancangan, yang kedua objektif, yang ketiga proses dan yang terakhir ialah hasil. Kita lihat yang pertama iaitu perancangan. Perancangan merupakan perkara yang penting dalam merancang pengajaran seharian. Ianya perlulah berpandukan kepada topik dan subtopik dalam rancangan kerja, silibus maupun rancangan maklumat khusus. Contoh yang paling dekat saya boleh berikan sebagai seorang guru adalah kita sebagai guru perlulah membina rancangan pengajaran harian ataupun lesson plan RPH untuk sebagai persediaan kita untuk mengajar di dalam kelas. Yang kedua adalah objektif. Objektif adalah sebagai panduan untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran. Seperti contoh yang kita boleh ambil adalah daripada falsafah ataupun matlamat pendidikan yang dibentuk ataupun yang sedia ada. Fasa yang ketiga adalah proses. Proses adalah proses untuk menilai, mengkaji objektif yang dibentuk dan keberkesanannya. Fasa proses hanya akan berlaku sekiranya terdapat interaksi guru, pelajar dan ilmu yang disampaikan. Contoh yang boleh diberi adalah aktiviti pengajaran dan pembelajaran, kemudahan sekolah dan juga kumpulan sokongan. Dan yang keempat adalah hasil. Hasil adalah penting dalam mengenal pasti kurikulum yang dilaksanakan memberi hasil yang berkesan atau tidak kepada pelajar. Dan keberhasilan dalam pembelajaran adalah mengikut domain kognitif, afektif dan juga psikomotor. Baiklah, kita teruskan lagi dengan orientasi reka bentuk kurikulum. Dalam orientasi reka bentuk kurikulum terdapat 4 orientasi ataupun pemusatan, iaitu kurikulum berorientasikan akademik, yang kedua kurikulum berorientasikan pelajar, kurikulum berorientasikan masyarakat ataupun masalah dan yang terakhir adalah eklektif. Kurikulum berorientasikan akademik, ciri-ciri orientasi kepada akademik ataupun pengetahuan. Ianya lebih menekankan pengetahuan kognitif iaitu keupayaan berfikir dan juga fokus kepada pembangunan intelek. Pengajaran adalah melibatkan proses mengingat dan memahami dan diajarkan secara berpisah-pisah mengikut bab ataupun topik. Kekuatan untuk kurikulum berorientasikan akademik adalah mudah untuk membuat perancangan, pelaksanaan dan penilaian serta pendidik tidak perlu dilatih secara khusus. Manakala kelemahan bagi kurikulum berorientasikan akademik adalah peranan pelajar adalah pasif, mereka sering merendah diri, malu bertanya dan mengharapkan ihsan guru sahaja. Pengajaran berfokus kepada pengetahuan sahaja dan agak membosankan. Yang kedua adalah kurikulum berorientasikan pelajar. Kurikulum berorientasikan pelajar adalah kurikulum yang menitik beratkan aktiviti dan membina pengalaman. Ianya lebih fokus kepada individu dan potensi dan pengajaran adalah mengikut minat pelajar iaitu organisasi kurikulum. Ianya juga berorientasikan kepada aktiviti dan membina pengalaman humanistik atau pembinaan insan. Kurikulum berorientasikan pelajar adalah lebih bersifat terbuka kepada pelajar untuk turut sama dalam mereka bentuk kurikulum yang hendak mereka pelajari. Kekuatan dalam kurikulum berorientasikan pelajar adalah motivasi pelajar bersifat intrinsik iaitu menggerakkan individu untuk melakukan sesuatu kerana percaya ia adalah tindakan yang betul dan baik. Yang kedua adalah pengajaran
melihat kepada perbezaan individual dan aktiviti penyelesaian masalah untuk menghadapi kehidupan. Manakala kelemahan kurikulum berorientasikan pelajar adalah penekanan pada minat belum tentu sesuai untuk menghadapi realiti dan dasar penyusunan struktur kurikulum tidak jelas kerana kurikulum hanya menekankan kepada minat pelajar. Baiklah, kita sambung dengan kurikulum berorientasikan masyarakat ataupun masalah. Kurikulum berorientasikan masalah ataupun berpusatkan masalah adalah mempunyai ciri-ciri berdasarkan kepada kesejahteraan masyarakat, berasaskan kepada pemikiran bahawa manusia sebagai makhluk sosial yang perlu hidup bersama dan ada konflik. Isi kurikulum merupakan masalah-masalah sosial ataupun persekitaran. Kurikulum berpusatkan masalah adalah kurikulum yang mengintegrasikan antara subjek dengan masalah kehidupan sosial dan alam sekitar. Pengajaran adalah menggunakan pendekatan penyelesaian masalah PBL iaitu Problem Based Learning dan mengintegrasikan beberapa mata pelajaran. Lingkungan masalah dalam kehidupan dan masyarakat dan perlulah menyelesaikan masalah dalam membentuk intipati kurikulum. Pelajar mempelajari kurikulum untuk mengenal pasti, memahami, menganalisis dan menyelesaikan masalah yang dihadapi di dalam kehidupan. Antara kekuatan dalam kurikulum berorientasikan masalah ini adalah pelajar boleh memahami masalah dengan baik, ianya mencegah dari dalaman diri pelajar dan keharmonian dalam kehidupan bermasyarakat. Manakala kelemahan adalah pelajar ingin mencuba walaupun telah memahami masalah, ianya akan menimbulkan masalah yang lebih besar serta kos yang terpaksa ditanggung oleh pelajar, keluarga, masyarakat dan negara, dan ianya adalah banyak membuang masa dan tenaga jika masalah itu tidak menemui jalan penyelesaian. Dan yang terakhir adalah eklektif. Eklektif ini adalah gabungan lebih daripada satu pola dan orientasi kurikulum yang telah kita bincangkan sebelum ini. Terima kasih kepada Cikgu Atira atas penerangan sebentar tadi. Baik, Assalamualaikum semua. Saya Farzana binti Muhammad Khairul Azli memegang nombor matrik L202220141886 akan membentangkan analisis prinsip organisasi dalam reka bentuk kurikulum standard kebangsaan dari dimensi vertikal dan horizontal. Terdapat dua jenis prinsip penyusunan reka bentuk kurikulum. Yang pertama ialah dimensi vertikal dan yang kedua ialah dimensi horizontal. Dimensi vertikal disusun secara menegak yang terdiri daripada prinsip kesinambungan dan prinsip urutan, manakala dimensi horizontal disusun secara mendatar yang terdiri daripada prinsip skop, prinsip integrasi dan prinsip imbangan. Baiklah, mari kita lihat sedikit berkenaan dimensi vertikal. Yang pertama, prinsip kesinambungan, bersambung atau menyusun ikut tahap. Bermaksud pemeningkatan ilmu, kemahiran dan nilai yang perlu dikuasai murid sejajar dengan pertumbuhan mental, fizikal serta umur mereka, dimulai dengan peringkat asas hingga ke tahap lebih tinggi. Sebagai contoh, kurikulum yang dibina di peringkat prasekolah dimulai dengan memperkenalkan huruf A, B, C dan peringkat seterusnya diajar untuk membaca dan membina ayat dan seterusnya menulis karangan. Okey, prinsip yang kedua iaitu prinsip urutan. Bertubi-tubi atau tertib, timbun tambah atau jumlah ilmu, nilai dan kemahiran yang dilaksanakan dalam pembelajaran merentas waktu. Prinsip ini menyarankan pembelajaran hendaklah berterusan dan berturutan berdasarkan pengalaman lalu. Sebagai contoh yang telah saya nyatakan sebentar tadi. Okey, mari kita lihat pula dimensi horizontal. Dimensi horizontal mempunyai 3 prinsip. Prinsip yang pertama ialah prinsip skop, lebih ringkas, bermaksud keluasan dan kedalaman yang perlu dalam pengajaran.
Sebagai contoh, pecahan unit dalam sesebuah topik. Okey, prinsip kedua, prinsip integrasi. Pengalaman pembelajaran dihubung kait dengan elemen kurikulum, bahasa, kemahiran dan keusahawanan supaya pembelajaran lebih menyeluruh. Maksudnya, sepanjang proses pembelajaran perlu ada hubung kait dengan kemahiran membaca, mengira, menulis dan sebagainya. Prinsip seterusnya adalah prinsip imbangan. Kadar agihan, kepadatan muatan dan kesesuaian dengan masa pembelajaran. Contohnya, peruntukan subjek matematik lebih lama berbanding subjek yang lain. Okey, ini adalah ringkasan daripada dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Analisis dimensi vertikal ialah hubungan mata pelajaran yang sama tetapi tahap atau tingkatan yang berbeza. Sebagai contoh yang telah saya nyatakan, kurikulum yang dibina sejak prasekolah, tahap kesukaran itu berubah mengikut tahap atau peringkat atau tingkatan. Begitu. Okey, analisis dimensi horizontal pula, hubungan mata pelajaran yang berbeza tetapi tahap atau tingkatan yang sama. Itu saja daripada saya. Saya serahkan pembentangan atau penerangan seterusnya kepada Cikgu Akmal. Terima kasih. Okey, terima kasih rakan seperjuangan saya iaitu Cikgu Ana di atas penerangan yang jelas mengenai unit 2. Okey, sekarang kita akan masuk ke unit 3 iaitu tajuknya aplikasi model kurikulum Tyler ke arah membina pengalaman pembelajaran dalam kalangan pelajar. Okey, mari kita berkenalan apa itu model Taylor. Model ini merupakan satu model pendidikan yang dikenalkan oleh Ralph W. Taylor pada tahun 1949 melalui bukunya iaitu Basic Principle of Curriculum and Instruction. Model pendidikan Taylor ini dijadikan contoh, acuan dan bahan rujukan terutama dalam pelaksanaan pendidikan dan sistem perkembangan pembelajaran. Model ini juga dikenali sebagai model pengembangan kurikulum di mana model ini digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum bagi memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat. Okey, melihat kepada slide ini saya ada meletak satu figura gambar. Itu jejaka handsome ini, beliau ialah Ralph W. Taylor. Beliaulah yang telah memperkenalkan model pengembangan pendidikan ini di dalam bukunya. Dan model itu dikenali sebagai model Taylor dan model itu dikatakan terkenal di kalangan para pendidik. Okey, mengapa model ini mendapat perhatian? Kerana model ini dikatakan agak terkenal di kalangan para pendidik yang lain. Kerana walaupun model yang diperkenalkan oleh Taylor ini satu model yang bersifat komprehensif bagi perkembangan kurikulum. Bahagian pertama yang ditekankan oleh Taylor melalui model ini dan ditulis dalam bukunya ialah pemilihan tujuan. Dan ini telah mendapat banyak perhatian dari para pendidik yang lain. Tujuan yang diperkatakan ialah suatu bentuk pembelajaran yang sistematik dan pemerhatian terhadap hasil pelajar. Dengan demikian, guru dan lembaga pendidik yang lain dapat memiliki satu panduan yang jelas tentang apa yang harus dicapai oleh setiap pelajar. Okey, kita boleh lihat antara langkah yang diperkenalkan oleh Taylor bagi menjayakan matlamat ini ialah ada 7 langkah. Yang pertama, menyusun tujuan pembelajaran yang spesifik. Yang kedua, mengidentifikasi perilaku yang akan diukur untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, menyusun pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan tersebut. Melakukan evaluasi untuk menilai sejauh mana tujuan tersebut telah dicapai. Yang kelima, menyusun metod evaluasi untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Yang keenam, mengorganisasikan pengalaman belajar menjadi satu urutan yang logik dan tersusun. Dan yang terakhir ialah menggunakan hasil
hasil evaluasi untuk meningkatkan proses pembelajaran di masa hadapan. Okey, tapi bagaimana model Tyler ini dapat membantu dalam membina pengalaman pembelajaran dalam kalangan pelajar? Okey, saya ada 5 yang telah disenaraikan. Yang pertama ialah fokus terhadap tujuan pembelajaran. Model Tyler menekankan pentingnya merumuskan tujuan pembelajaran yang spesifik dan terukur. Dengan demikian, guru dan lembaga pendidikan dapat memiliki panduan yang jelas tentang apa yang harus dicapai oleh pelajar. Hal ini membantu dalam mengarahkan pembelajaran yang lebih efektif. Yang kedua ialah perancangan kurikulum yang sistematik. Model Tyler menawarkan pendekatan yang sistematik dalam penyusunan kurikulum. Langkah-langkah yang lebih jelas membantu guru dalam menyusun pengalaman mengajar yang lebih berstruktur dan mengikut urutan sehingga dapat membantu pelajar memahami subjek mata pelajaran dengan lebih baik. Yang ketiga, evaluasi hasil pelajaran. Dengan menyusun tujuan yang teratur dan menyediakan metod evaluasi yang tepat, model ini memungkinkan guru untuk mengukur sejauh mana pelajar mencapai tujuan pembelajaran. Evaluasi ini penting untuk memahami progres pelajar dan mengetahui tujuan yang telah dicapai. Okey, yang keempat pula ialah penekanan kepada pengalaman yang relevan. Model Tyler ini mendorong pengalaman belajar yang relevan dan bermanfaat bagi pelajar. Guru diarahkan untuk memilih pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi lebih relevan dan berkait dengan kehidupan pelajar. Dan yang terakhir ialah pembaharuan dan penambahbaikan kurikulum. Melalui langkah evaluasi, model ini mendorong lembaga pendidikan ataupun para guru untuk melakukan pembaharuan dan penambahbaikan terhadap sistem kurikulum. Dengan memanfaatkan hasil evaluasi, pengalaman belajar dapat ditingkatkan untuk mencapai hasil yang lebih baik di masa hadapan. Okey, setelah kita mengenali apa itu model Taylor dan kita mengenal pasti mengapa model ini menjadi terkenal dalam kalangan pendidik, bagi memastikan anda semua memahami model Taylor ini dan bagaimana ia digunakan dalam pembelajaran. Di sini saya telah mencari satu contoh untuk kita meneliti sama-sama bagaimana model Taylor ini digunakan dalam pembelajaran. Okey, contoh yang saya pilih bertajuk memahami kitaran hidup rama-rama. Saya telah menaraikan 6 poin penting untuk kita melihat satu persatu. Yang pertama ialah identifikasi tujuan pembelajaran, iaitu menyusun tujuan yang spesifik. Misalnya, pelajar dapat mengidentifikasi dan menjelaskan 4 tahap kitaran hidup bagi seekor rama-rama. Okey, di sini para guru memainkan peranan yang penting, iaitu sebelum kita memulakan kelas, kita harus memberitahu pelajar tujuan pembelajaran pada hari tersebut. Yang kedua ialah pengalaman belajar, iaitu mengorganisasi aktiviti di luar kelas untuk memahami rama-rama dalam setiap tahap kehidupannya, dari telur hingga ke kepompong dan akhirnya menjadi seekor rama-rama. Yang ketiga ialah penyusunan pengalaman belajar. Memastikan pengalaman belajar disusun secara logik. Misalnya dimulakan dengan melihat perbezaan pada telur, kemudian bagaimana ia menjadi larva, kepompong sehingga ia merubah menjadi rama-rama. Okey, untuk poin kedua, ketiga ini ialah pengalaman pelajar itu sendiri. Mereka sepanjang proses eksperimen tersebut, mereka telah melihat bagaimana kitaran hidup bagi seekor rama-rama. Jadinya untuk poin yang ketiga, mereka harus menyusun sendiri pengalaman yang telah mereka pelajari untuk menjadikan penerangan lebih jelas. Okey, dan yang keempat ialah metod evaluasi. Menggunakan buku nota ataupun buku latihan ataupun kertas kosong, minta pelajar untuk mengenal pasti tahap kitaran hidup rama-rama, di mana mengharuskan pelajar untuk menunjukkan pemahaman mereka melalui penghasilan tulisan dan gambar. Okey, melalui pengalaman yang telah mereka pelajar, minta mereka untuk menulis atau melukis kembali bagaimana bagaimana kitaran hidup
seekor rama-rama itulah. Okey, yang kelima ialah evaluasi. Okey, untuk poin kelima ini ialah guru memainkan peranan dalam memberikan soalan-soalan yang berkaitan untuk melihat tahap pemahaman pelajar serta mengukur sejauh mana pelajar telah mencapai tujuan pembelajaran. Selain pada soalan, kita sebagai guru boleh memberi kuis ataupun teka-teki untuk kita melihat sejauh mana pelajar memahami apa yang mereka melihat, apa yang mereka pelajari. Okey, yang keenam, yang terakhir ialah pembaharuan kurikulum. Guru menggunakan hasil evaluasi untuk meningkatkan rancangan pembelajaran di masa hadapan, mungkin dengan menambah lebih banyak kegiatan lampangan atau penerangan yang lebih banyak mengenai subjek tersebut. Okey, enam ini kita dapat melihat yang Tyler mempunyai satu metod yang sistematik dan penekanan diberikan lebih kepada tujuan, dan ini menjadikan sistem pembelajaran, jika kita menggunakan model Tyler ini sebagai rujukan, menjadikan sistem pembelajaran menjadi dengan lebih lancar. Okey. Dan saya tidak sangka lagi mengapa model ini menjadi terkenal dalam kalangan pendidik, kerana model ini memberi banyak bantuan kepada para guru untuk menjadikan proses pembelajaran itu dengan lebih mudah. Okey, sekian, terima kasih daripada saya. Saya menyerahkan penerangan yang seterusnya kepada rakan saya. Terima kasih kepada Cikgu Akmal. Saya, Nusyairah binti Saari, L20222014124 akan membentangkan unit 4, reka bentuk kebangsaan dan penterjemahannya dalam sistem pendidikan di Malaysia. Definisi kurikulum kebangsaan adalah satu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan core kurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi, serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan. Terdapat 7 objektif kurikulum kebangsaan. Yang pertama, garis panduan dan penentu sempadan ilmu. Yang kedua, penyampaian maklumat ikut peringkat. Yang ketiga, relevan dan sesuai dengan kehendak semasa. Yang keempat, membina model insan abad ke-21. Yang kelima, melahirkan insan seimbang JERI. Yang keenam, kurikulum yang sama, ideologi masyarakat yang sekata dan bersatu. Dan yang terakhir, melahirkan insan sayang dan cintakan negara. Operasi kurikulum kebangsaan bermula dengan perancangan kurikulum yang datangnya daripada falsafah pendidikan kebangsaan. Visi dan misi ditetapkan, matlamat dan objektif ditentukan, akhir sekali mengorganisasikan kurikulum. Seterusnya, pelaksanaan kurikulum bermula dengan peringkat pusat, negeri, daerah, sekolah dan bilik darjah. Seterusnya, penilaian kurikulum. Kita akan menilai keberkesanan kurikulum yang telah dilaksanakan dan mendapat maklum balas serta membuat penambahbaikan dan akan mereka bentuk semula. Penterjemahan dan pentafsiran kurikulum kebangsaan. Menurut Akta Pendidikan 1996, kurikulum kebangsaan ialah satu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan yang membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi, serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan. Bertemu kembali. Saya akan menerangkan bahagian yang terakhir iaitu penutup. Konsep kurikulum yang dibina tidak hanya memfokus kepada akademik semata-mata tetapi juga kepada kerohanian, kemahiran serta perkembangan pelajar dalam membentuk insan yang berketerampilan. Kurikulum yang merupakan rancangan dilakukan dengan terancang dalam pengajaran dan pembelajaran
Semoga kurikulum yang telah direka di Malaysia terus diamalkan demi melahirkan insan yang seimbang dan berjaya. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih kerana menonton.